Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan. Pada hari ini saya akan membincangkan tentang isu dan cabaran literasi bahasa dalam kalangan murid-murid. Jadinya bersama saya pada hari ini ialah Puan Nur Aniza binti Jamil yang merupakan seorang guru bahasa Melayu di Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Dahlia. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah, Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Terima kasih sebab jemput saya lah untuk temu bual hari ini. Siapa? Cik Aisyah. Okey. Terima kasih cikgu kerana sudi bersama saya dalam temu bual pada kali ini. Jadinya hari ini saya ingin bertanyakan cikgu tentang apa yang cikgu faham tentang literasi. Boleh cikgu ulaskan sedikit? Okey, so far yang saya faham mengenai literasi sepanjang daripada pengalaman saya bekerja ni lah. Literasi itu adalah satu keupayaan membaca, menulis dan juga memahami perkataan dekat dan juga ayat yang mudah lah dan kompleks dalam bahasa Malaysia dan diaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran dan komunikasi harian. So kalau untuk dari segi pelajar, dia adalah 3M lah kalau di sekolah untuk tahap 1. Itu yang saya faham lah mengenai literasi ni. Okey, baik. Terima kasih cikgu. Jadinya saya juga ingin bertanya, adakah cikgu mempunyai pengalaman berkenaan murid yang mempunyai masalah percakapan seperti pelat dan sebagainya? Ada sepanjang saya bertugas di SK Taman Bukit Dahlia ni dan ada sekolah lain sebelum ni. Sepanjang 12 tahun perkhidmatan saya, memang kita ada jumpalah pelajar-pelajar, murid-murid yang ada masalah percakapan, pelat, lepas tu sukar membaca, tulisan yang tak cantik. Memang kita ada hadapi masalah-masalah ni. Itulah setakat ni. Okey. Ada juga yang tak boleh, yang pelat-pelat tu contohnya dia tak boleh nak sebut huruf C, huruf S, huruf R. Contoh kalau saya panggil nama dia kan, nanti dia respon cikgu, cikgu, macam tu lah. Kadang-kadang perkara ni memang memberikan cabaran lah kepada saya, sebab kita nak kena betulkan balik kan apa dia punya percakapan tu. Kita tak nak biarkan dia sama-sama berterusan bercakap pelat. So far itulah antara pengalaman saya lah. Masalah membaca ada juga, pelat pun ada, masalah menulis pun ada juga. Kaedah biasanya nak berpegang pensel tu lah, memang itu antara cabaran-cabaran untuk cikgu-cikgu tahap 1 ni, tahun 1, tahun 2, tahun 3 ni. Especially untuk tahun 1, tahun 2 lah memang kita hadapi lah masalah tu sebab belum biasa kan, ada yang belum biasa nak pegang pensel. Betul-betul. Oh, jadinya sebenarnya cikgu pun ada banyaklah menghadapi masalah seperti ini, bukan segelintir saja tapi kebanyakannya cikgu juga menghadapi masalah seperti ini. Baiklah, saya faham. Jadinya saya juga ingin bertanya kepada cikgu, pada pendapat cikgu mengapa masalah seperti tadi yang cikgu berikan tadi boleh berlaku? Pada pendapat saya banyak sebenarnya kemungkinan yang menyebabkan literasi ni berlaku, masalah literasi ni. Mungkin disebabkan salah satu tu, kalau kita cek dari segi klinikal, biasanya berkemungkinan disebabkan daripada salah satunya perkembangan struktur dalam mulut kan, kanak-kanak tu sendiri. Itu yang boleh buat dia pelat, susah sukar untuk bercakap macam tu. Okey, ada juga ibu bapa yang terlepas pandang benda ni, mungkin tak dibuat ke pemeriksaan berkala waktu kecil, ada yang check up di swasta. Kita tak sebenarnya eloknya dekat government lah kan sebab lebih teratur. So masalah-masalah ni dah lambat ibu bapa dapat detect. Jadi benda-benda tu sampai sekolah, itulah yang boleh menyebabkan pelajar-pelajar ni ketinggalan. Okey, dia banyak sebab, itu antara salah satulah masalah perkembangan struktur mulut dia. Lepas tu dengan antara punca-punca lain yang saya dapati adalah kemungkinan besar adalah disebabkan oleh pendedahan kepada gadget daripada seawal bayi sampai ke besar. Jadi perkembangan motor skill murid tersebut sangat tak memberangsangkan lah. Itu yang boleh akan menyebabkan dia masalah tak fokus, boleh jadi pelat. Lepas tu dan banyak lagi. Bila dia dah tak fokus, memang kita nak ajar dia membaca apa semua tu dan nak menulis pun susah.
Okey, sebab banyak gadget. Sebab apa? Sedangkan bayi itu perkembangan dia sehingga dia besar dia perlu explore banyak benda. Tapi disebabkan gadget mungkin, lepas tu disebabkan masalah perkembangan struktur mulut mereka, itu yang menyebabkan mereka lambat bertutur. Okey, sebab tu jika anak tu dah sampai 2 tahun tapi masih lagi lambat bertutur, kita kena rujuk kepada hospital dan pakar terapi lah, pakar terapi pertuturan untuk bantuan. Tapi kalau anak tu boleh bertutur tapi masih pelat sampai usia dia 4 tahun, kita kena rujuk juga. Tapi kita rujuk pakar atau hospital berdekatan sahajalah. Okey, itu mungkinlah pada pendapat saya kenapa perkara ini berlaku, dan ataupun mungkin juga perkara lain disebabkan oleh kesibukan ibu bapa pada zaman ni yang nak menjana ekonomi keluarga, kemudian kurang komunikasi dengan anak di rumah. Bila kurang komunikasi dengan anak di rumah, didedahkan dengan gadget, anak pun kurang bercakap. Itulah yang masalah-masalah yang timbul. Masalah jadi pelajar susah nak menyusun ayat, pelajar susah nak bertutur, murid-murid ni lah anak-anak ni. Itulah pada saya, itulah mungkin punca-punca yang berlaku. Jadinya sebenarnya banyak faktor menyebabkan murid ni kurang kuasai literasi ni. Antara yang cikgu cakap adalah faktor ibu bapa sendiri yang berikan anak mereka gadget. Mungkin gadget tu ada faktor baik dan faktor buruknya. Betul. Tapi faktor buruknya tu inilah masalahnya, mereka mungkin lambat bercakap, lambat menulis dan sebagainya. Betul. Yang saya faham tentang perkara itu cikgu. Jadi seterusnya pada pendapat cikgu lah, apakah cabaran yang dihadapi oleh guru-guru bagi mengatasi masalah literasi ini? Cabaran yang cikgu hadapi. Cabaran yang dihadapi banyak sebenarnya. Tapi saya ada satu pengalaman ni, pada dulu ada satu hari tu saya ada buat kelas tambahan tau. Sebab bila kita buat program awal sekolah tu, liners macam tu, kita dapat detect pelajar-pelajar ni ada yang bermasalah untuk menulis, membaca macam tu. Jadi kita buat kelas tambahan untuk mereka. Dan ada kan yang macam contoh yang saya cakap tadi, nak pegang pensel pun kemahiran motor skill dia sangat rendah kan. Jadi kita ambil inisiatif, kita buat kelas tambahan. Tapi kita bagi tahu dengan ibu dia, tapi ibu dia mungkin dia tak bagi tahu dekat ayah dia, ataupun mungkin ada miscommunication ke, kita tak tahu. Jadi ayah dia waktu dia ambil student tu datang awal tau. So bila dia tengok anak dia tak keluar, dia marah. Jadi itulah salah satu cabaran. Dekat sini pada saya, kerjasama ibu bapa dengan cikgu dengan pihak sekolah sangat penting. Okay, sebab kita dah communicate kan, jadi mungkin communication antara dia suami isteri tak ada, tu yang jadikan ada lacking sikit dekat situ. Jadi bila kita nak fokus kat anak-anak ni, itulah antara cabarannya ibu bapa yang tak faham kan. Mungkin kita pun tak boleh salah ibu bapa, mungkin lepas tu dia ada agenda-agenda lain dia nak buat. Tapi itu antara cabaran saya lah. Dan banyak sebenarnya lagi pula dengan keadaan sekolah sekarang yang dah tak buat streaming kan. Dulu kan dasar kerajaan sebelum ni tak streaming. Jadi cabaran dengan anak yang menguasai literasi ni dengan tidak ni memang menyukarkan kita lah untuk sesi PNP, okay, pembelajaran dan pengajaran ni. Dia memang sebab ada kawan yang boleh laju, ada tahap penguasaan yang pelajar ni rendah, ada tahap penguasaan yang ini tinggi. Jadi yang tinggi ni senang, yang rendah ni tertinggal. Kadang-kadang kita nak kena catch up yang rendah ni. Tapi nanti yang dah tinggi penguasaannya, dia akan jadi bermain-main lah dan terabai pula. Kat situ jadi agak susah lah. Sepatutnya pada saya untuk sekolah, dah mula sekolah tu, sepatutnya mereka memang dah boleh menguasai lah dengan keadaan silibus kita yang sekarang yang sangat laju dan sangat tinggi ni. Sepatutnya kalau boleh seelok-eloknya anak-anak tu dah boleh menguasai dah literasi ni. Tapi itulah cabaran yang kita hadapi, sebab kita nak, in order kita nak kejar silibus kan. Tapi masih ada yang masih lemah lagi literasi, penguasaan literasi tu. Itulah dari saya. Jadi cikgu mengatakan bahawa sebelum kita masuk sekolah tu, kalau boleh anak kita sudah menguasai literasi lah, antaranya ibu bapa kena ambil peranan penting sebenarnya, sebab kita tak boleh nak lepaskan tanggungjawab tu dekat sekolah semata. Sebab pada saya pendidikan awal adalah dari rumah. So jadi ibu bapa kena memainkan peranan penting, kena detect awal, kena trace awal, kena kesan awal masalah yang anak-anak dia hadapi.
mungkin dari segi yang macam kita cakap tadi tu, masalah pembelajaran disebabkan mungkin kita pun tak tahu autism ke, ADHD ke, ataupun mungkin dari segi tu tak ada, tapi mungkin pelat ke, ada masalah-masalah lain kan, tercecir keciciran ke, terbiar ke, benda-benda tu yang ibu bapa kena ambil langkah awal lah daripada rumah. Jadi ibu bapa kena sedar yang sekarang silibus sekolah adalah kurikulum sekolah ni dah tinggi. Kita bukan macam zaman dulu yang masuk darjah 1 masih lagi kenal ABC, masih kenal imuhan, suku kata, tidak. Sekarang tahun 1 dah cepat dah, silibus dia dah kena bina ayat macam-macam lagi dah. Okay, jadi ibu bapa kena alert lah benda ni, kena sedar dengan cepat dan get ready kan anak-anak tu sebelum masuk ke sekolah. Tapi tak apa, sebab kita pun sebenarnya kita tak naklah letak tanggungjawab tu dekat ibu bapa semata-mata, dekat ibu bapa semata-mata, sebab kita pun ada tugas kita kan, pengajar. So bila masuk sekolah, walaupun pelajar tu tak dapat menguasai literasi ni, kita tetap akan ambil tanggungjawab tu. Itulah yang biasanya awal sekolah tu akan ada program learners tu lah. Okay, kita akan tulis pelajar, lepas tu kita akan asingkan, lepas tu kita akan buat extra kelas untuk diorang mungkin dalam 3 bulan macam tu, sampai diorang ni boleh membaca dengan baik. Dan memang kita akan pantau lah anak-anak ni perkembangan dia. Ni kebiasaannya jadi yang tercecer itulah. Jadi di sini dapat membuktikan sebenarnya kerjasama di antara ibu bapa dan guru itu bersama-sama dengan pihak sekolah itu sangat penting ya bagi meningkatkan lagi tahap pembelajaran kanak-kanak murid-murid. Betul. Dan ibu bapa kena bersifat terbuka, sebab sometimes ibu bapa tak boleh detect tau. Sebab kita pun tak pakar kan, kita just jumpa anak kita. Tapi cikgu dekat sekolah dia jumpa ramai macam-macam jenis murid. Jadi cikgu dia akan boleh bezakan yang seorang ni dengan seorang ni dengan seorang ni. Jadi bila ada masalah-masalah pembelajaran ni berlaku, ibu bapa perlu berlapang dada bila guru tu bagi tahu. Jadi kita boleh sama-sama ambil tindakan selanjutnya lah bagi saya. Kita bantu murid tu. Betul-betul, saya sangat bersetuju dengan cikgu. Jadinya soalan yang terakhir lah bagi saya, apakah nasihat cikgu untuk pihak yang bertanggungjawab lah semuanya, sama ada ibu bapa ke, para pendidik ke, sekolah ke, bagi mengatasi masalah penguasaan literasi dalam kalangan murid ni? Okey, pada saya pihak yang paling perlulah bertanggungjawab, number one memang dari rumah lah, ibu bapa dulu. Ibu bapa ni dia kena trace awal kan, macam saya cakap penting sangat ni. Kita kena tahu perkembangan anak kita. Kita kena tahu tahap penguasaan mereka, dah boleh bercakap ke tidak, untuk sekian umur dah boleh bina ayat, menggunakan berapa patah perkataan, contohlah macam tu. At least kalau belum sampai tahap tu, ibu bapa perlu risau. Okay, tapi bagi pihak sekolah jika dah terlepas tempoh tu, dah sampai nak masuk sekolah, pihak sekolah pun perlu berganding bahu lah. Okay, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia contohnya KPM, dia kena buat program ni. Memang program ni maksudnya pengukuhan kembali literasi tu. Maksudnya membaca, menulis, mengira, contohkan kemahiran asas dalam bahasa Melayu ni contohnya untuk murid sekolah rendah ni. KPM kena ambil satu inisiatif pada saya. Buat satu mungkin macam sekarang ni kan kita buat program-program pengukuhan tu. Program pengukuhan tu jadinya awal-awal tu pelajar ni kita dah detect dulu mana yang bermasalah, kita kumpulkan. Okay, lepas tu mungkin ada jugalah terapi-terapi yang kita boleh berikan, mungkin daripada bantuan, kalau saya salah saya minta maaf lah, bahagian-bahagian Kementerian Kesihatan ke contoh, untuk terapi-terapi pertuturan apa semua tu. Okay, dan juga kita belajar kan ada aliran perdana dengan aliran khas kan. Jadi kena benda-benda tu kena berganding bahu sama-sama. Jadi ibu bapa pun kena berlapang dada jika anak tu dia diagnose lembam ke apa ke, contohlah kalau penyakit masalah pembelajaran lah. Tapi kalau tiada, ibu bapa pun kena sama-sama dengan pihak sekolah. Dan pihak sekolah mungkin kena juga, selain bila dah masuk dalam kelas kan, kadang-kadang kita pun ada pelajar yang tertinggal ni, kita tak boleh tinggalkan terus. Jadi guru-guru dia kena lebih kreatif jugalah. Kena buat kelas tu lebih interaktif, pelbagai kaedah. Okay, kadang-kadang ada cikgu ambil pendekatan garang, denda. Tapi kita kena tengok kita buat macam tu berkesan tak? Mungkin kita kena ubah kaedah lain. Kaedah pembelajaran ni banyak kan.
So kena lebih interaktif, lagi-lagi untuk murid Mm-mm. tahun 1, tahun 2 ni kan, untuk pelajar sekolah rendah ni, memang kita kena kreatif dengan diorang. Okay, dan lebih interaktif untuk menarik minat mereka membaca, menulis, mengira ni. Okay, kepada asas ni lah yang dalam contoh pada saya literasi ni bahasa Melayu lah kan, untuk bertutur, okey, galakkan percakapan hubungan komunikasi dua hala pada saya kan. Okey, kena buat kuis ke apa ke, semua-semua ni memang kena berganding bahu lah ibu bapa dengan pihak sekolah. Okey. Dan macam yang saya cakap tadi, mungkin untuk terapi-terapi tu, sebab terapi-terapi ni kalau nak hantar mahal kan. Jadi mungkin adalah kerajaan bagi ke apa, mungkin ada tapi terhad. Jadinya macam untuk anak-anak ni yang bermasalah pembelajaran ni, kita memang kena, tak boleh tinggal, kena cepat. Okey, bagilah, mungkin kalau terapi tu kan mahal kan. Saya tahulah, saya ada baca dekat group tu, dia kata mahal terapi-terapi tu. Kalau swasta, kalau yang government ni memang kena return. Jadi kemudahan-kemudahan ni semua kita kena sediakan untuk mereka. Kita kena tahulah yang generasi kita nak bina kerajaan, kita nak majukan negara, kita kena mula daripada bawah. Kalau punya anak-anak ni lah yang akan mewarisi kan. So kalau yang bawah ni kuat, nanti insyaAllah yang atas tu kuat, negara kita akan lebih maju lah. Tak ada masalah-masalah yang terceceh, belajar ni. Okay. Lepas tu kurikulum lah, kalau nak sentuh dari segi kurikulum, memang saya perasan kurikulum sekolah kita agak tinggi untuk tahun 1, tahun 2 dah. Tak macam zaman saya dulu sekolah rendah, darjah 1, darjah 2 tu belajar suku kata, imbuhan. Sekarang tak ada dah benda tu dekat kurikulum darjah 1, darjah 2. Jadi mungkin kurikulum tu pun mungkinlah pada saja bolehlah kita tengok balik kan, kita review balik bersesuaian tak dengan tahap umur murid ni untuk tahun 1, tahun 2 ni contohnya. Sebab kita nak kerjakan banyak 3M tu kan, membaca, menulis tu, literasi, penguasaan literasi ni, tapi dalam masa sama nak kerjakan juga kurikulum yang agak tinggi dengan kebatnya. Jadi pada saya benda tu kena tengok balik lah, syllabus tu, kurikulum tu. Okay, so memang kena pihak-pihak yang tertentu ni memang kena ambil tindakan segera, especially KPM lah. KPM dia kena buat mungkin data analisis ke apa ke berkenaan dengan masalah ni. Tapi saya rasa memang dah ada lah, memang dia dah buat pun kan, macam Linus tu, program awal tu kan, untuk cegah daripada tak ada pelajar-pelajar yang tak membaca ni. Tapi mungkin boleh ditingkatkan dengan penyerapan waktu dalam kelas, sebab setiap cikgu lain cara. Cikgu ni pandai yang menarik hati, yang pandai yang ini mungkin tak pandai nak menarik hati, interaktif ke tak interaktif. So cikgu-cikgu tu pun kita bolehkan hantar kursus macam mana nak menginteraktifkan kelas contoh. Sebab punca pelajar suka masuk kelas, salah satu punca pun cikgu juga. Sampai tugas yang cantik kan. So kita tarik minat, sebenarnya kita kena tarik minat dia orang ni untuk belajar. Sebab kadang-kadang pelajar yang tertinggal ni, dia punya penguasaan literasi ni, dia orang punya confidence level tu rendah tau. Jadi bila dia orang nak bercakap, dia orang nak menjawab, bila cikgu tu dia malu, dia takut macam tu. Dan dia pun rasa dia tertinggal. Jadi teknik-teknik pengajaran ni, kaedah-kaedah pengajaran ni memang cikgu-cikgu kena kuasai jugalah. Okay, banyak dah kan. So macam mana kita nak menarik balik minat pelajar tu. Jadi macam itulah pendapat saya. Jadinya dapat disimpulkan di sini bahawa setiap pihak memainkan peranan yang sangat penting. Antaranya yang cikgu cakap tadi, pihak kerajaan mestilah ada inisiatif ataupun bajet untuk membuat macam betul macam tu. Guru juga perlu memantapkan lagi gaya pengajaran. Sebab guru antara individu yang rapat dengan murid, dan yang paling penting di sini ialah di peringkat awal ialah ibu bapa. Betul. Macam cikgu cakap tadi, ibu bapa perlu mengesan awal, perlu mengenal anak mereka lebih awal, betul? Ya, betul. Jadi saya rasa itu sahaja temu bual saya bersama cikgu pada kali ini. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada cikgu kerana sudi meluangkan masa bersama saya dalam temu bual pada kali ini, temu bual tentang isu literasi. Jadinya terima kasih banyaknya cikgu. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain waktu dan lain masa. InsyaAllah. Terima kasih.